Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung pada hadis yang baru, yaitu pada hadis yang daripada hadis yang ke-38 37 daripada 37. Jadi sebelum ni kita dah habis daripada hadis yang ke-36. Dan pada hari ini kita akan masuk pada hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37 ini, iaitu Imam Nawawi meletakkan salah satu tajuknya adalah Azimul Lutfillahi Ta'ala bi'ibadihi wa fadlihi alaihim. Iaitu besarnya kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala itu kepada hamba-hambanya, dan juga besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka. Jadi hadis ni tu tajuk dia. Allah Ta'ala punya kasih dan sayang kepada hamba-hamba dia, dan juga besarnya karuniaan rahmat Allah Ta'ala dan juga ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Kita tengok daripada hadis. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري والمسلم في صحيحهما. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meriwayatkan daripada Tuhannya. Daripada Tuhannya. Jadi ulama hadis mengatakan hadis ini zahir dia itu adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya bukan daripada termasuk daripada Al-Quran. Tetapi ianya merupakan hadis yang mana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil oleh Allah yang diberikan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Tetapi kata ulama, ianya zahirnya hadis qudsi, akan tetapi hadis ini adalah hadis iaitu yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan Allah Taala yang Allah nak berikan kepada umat dia. Nampak tak, yang Allah Taala nak berikan kepada umatnya. Jadi bukanlah maksudnya termasuk daripada hadis qudsi yang secara langsungnya daripada Allah. Tidak, tetapi maksudnya Allah Ta'ala yang mana dia itu telah memberikan khabar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, memberitahu kepada umat itu daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi itu daripada itu yang dimasukkan daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu juga disebut oleh ulama, yang mana Imam
Ad-Dumyati mengatakan maksudnya fi ma yahkihi an fadli rabbih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghikayatkan yang mana Allah Taala berikan kepada umatnya. Nampak tak? Akan tapi bukanlah maksud hadis ini daripada hadis qudsi yang biasa kita tahu, seperti Allah Taala mengatakan ya ibna Adam, langsung Allah Taala sebut ya ibna Adam, wahai anak Adam, tu sebagainya. Contohnya lah hadis-hadis, banyaklah hadis qudsi. Tetapi hadis ini adalah kalam daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma takdirnya Allah Taala berfirman. Jadi cara bacaan hadis ini para ulama meletakkan takdir. Takdir ni iaitu daripada ibarat sebenarnya, nampak tak? Daripada ibarat sebenarnya seperti mana? Contohnya Nabi SAW mengatakan qala Allah Taala. Allah Taala berfirman. Hanya Nabi SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada hakikatnya itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan kepada umat ni sekian-sekian macam ni. Nampak tak? Maka kata Imam Dumyati, falaisa hadis qudsiyan. Ini bukan hadis qudsi. Cumanya nampak tak, adalah kalam daripada kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iaitu yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Allah Taala itu tabaraka iaitu yang maha agung, yang maha besar. Tabaraka wa ta'ala, yang ini maksudnya tanazzah, iaitu tanazzuh, iaitu yang Allah Subhanahu Wa Taala tu dipanggil kita sebut Allah Taala. Apa maksud Allah Taala tu? Iaitu tanazzuh an kulli ma la yaliku bi uliai kamalihi al-aqdas. Nampak tak? Iaitu sesuatu Allah Ta'ala ni, maksudnya Allah Ta'ala itu maha suci dia. Suci daripada segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Dengan ketinggian dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha suci itu. Itu maksudnya Allah Ta'ala. Qala, maka Nabi SAW sebut dalam hadis, qala inna Allah Ta'ala katabal hasanati wal sayyiati. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah pun menuliskan hasanat, kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan. Mana maksudnya Allah Ta'ala menulis ni? Allah Ta'ala perintahkan malaikat hafazah. Nampak ada amar al-hafazah, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat hafazah bi kitabatihi hima, iaitu kedua-dua malaikat ini untuk menulis. Jadi malaikat hafazah itu malaikat raqibun atid. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada yang terucap daripada satu perkataan daripada seorang anak Adam kecuali nampak tak, mereka itu dicatat oleh malaikat raqib atid. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala sebut, sungguh Allah Ta'ala ni perintah malaikat, ada malaikat namanya malaikat raqib atid. Jadi malaikat raqib atid ni ianya satu malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menulis amal anak Adam. Dua perkara yang ditulis kepada mereka, iaitu sama ada amalan yang hasanat, kata Nabi SAW, wasai'at, dan juga amalan yang jahat, yang baik dan juga yang jahat. Jadi ini saja kerja malaikat, dan dia hanya sentiasa bersama dengan kita. Dalam keadaan kita bermaksiat, dalam kita tidak memakai baju, walau kalau kita tak pakai apa-apa sekalipun, maka dia tetap bersama dengan kita. Jadi malaikat hafazah ni dia tak sama seperti malaikat-malaikat yang lain. Di antaranya malaikat rahmat. Jadi malaikat rahmat itu kerjanya, nampak tak, ianya membawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila orang itu melakukan amal soleh, maka ada malaikat-malaikat rahmat Allah Taala yang akan duduk, nampak tak, dekat dalam satu majlis-majlis yang baik. Nampak tak, akan berdoa dan akan istighfar kepada mereka, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan innalillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang akan pergi ke seluruh muka bumi ini. Yakni dia mengelilingi muka bumi ini, maka akan melihat majlis-majlis baik. Nampak tak? Hadis panjanglah, cuma nak sebutnya ada malaikat. Ini malaikat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat rahmat ni, kalau kita bermaksiat, kalau kita dalam keadaan tidak menutup aurat, maka dia tidak akan bersama dengan kita. Dia akan lari daripada kita. Jadi itu di antaranya malaikat-malaikat. Ada yang malaikat-malaikat yang mana mereka itu tak bersama dengan kita apabila dalam keadaan tertentu. Begitu juga malaikat-malaikat yang
mana sentiasa akan bersama dengan kita juga, iaitu malaikat-malaikat yang menjaga kita. Malaikat-malaikat yang menjaga kita. Jadi ada ulama kata malaikat hafazah, yang malaikat hafazah tu ada malaikat raqib atid dan juga ada malaikat hafazah yang memelihara kita. Malaikat hafazah ni memelihara kita daripada sesuatu yang dibenci. Jadi kadang-kadang kita nak jatuh tak jadi jatuh. Kadang-kadang pelbagai macam-macam kita tengok. Nampak tak orang tu kata kalau budak dah jatuh malaikat sambut. Kan. Itu ada malaikat-malaikat Allah Taala yang sentiasa mendoakan kita, yang sentiasa memahati kepada kita. Jadi malaikat-malaikat yang seperti ini, kalau dalam keadaan kita berjunub, dalam keadaan kita tidak membersihkan tubuh badan kita, dalam keadaan kita berbau busuk, dia tidak akan hampir dengan kita. Sebab itu para ulama kata malaikat-malaikat ni boleh tersakiti apabila kita ini menyakiti mereka dengan cara kita ni berbau busuk. Sebab tu dalam zahir dalam hadis Nabi SAW sebut, jangan kamu makan bawang dan kemudian mendekati masjid kami, kata Nabi SAW. Sebab apa? Malaikat-malaikat itu akan tersakiti. Tersakiti maksudnya tak suka. Tak tersakiti macam dipukul, tak. Tapi tak suka, benci kerana orang-orang yang berbau busuk, yang tidak membersihkan tubuh badan, maksudnya pada hadis itu. Nampak tak? Jadi malaikat-malaikat ni Allah Taala perintahkan untuk menuliskan kebaikan. Siapa malaikat hafazah? Untuk menuliskan malaikat raqib atid lah nama sebenar dia. Nampak tak? Dan bukanlah raqib atid. Raqib itu belah kanan, kiri itu namanya atid, tak. Sebahagian orang faham macam tu, tak. Malaikat raqib atid ni satu malaikat. Nama dia saja, raqib atid. Yang kiri raqib atid, yang kanan pun raqib atid. Itu kata para ulama. Jadi Allah Taala perintahkan malaikat-malaikat ni tulis kebaikan dan juga kejahatan yang dilakukan oleh anak Adam. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi SAW sebut Allah Taala telah menerangkan. Nampak tak? Jadi dhamir itu bayana tu nampak tak maksudnya ianya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah menerangkan, Nabi SAW cerita, zalika, yakni kepada para malaikat yang menulis. Maksud zalika itu yakni malaikat-malaikat demikian. Nampak tak? Dan sehingga Allah Taala menerangkan kepada mereka untuk apa mereka tulis. Sehingga disebutkan Imam Ibn Hajar, hatta arifuhu wastaghnahu an ayastafsiru fi kulli waqtin kaifa yaktubuna. Jadi Allah Taala dah menerangkan kepada malaikat-malaikat ni ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk apa tulis kepada mereka. Apakah yang patut mereka tulis? Nampak tak? Itu disebutkan di dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman hamma bihasanatin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana saja daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalangan manusia, faman hamma bihasanatin, mereka siapa-siapa saja, maka siapa-siapa saja yang mempunyai hamma. Hamma itu keinginan. Dikata Imam Ibn Hajar, aradaha, siapa yang mempunyai keinginan. Nampak tak? Hamma. Hamma ni keinginan ataupun tarajjaha inda fi'liha, ataupun sesuatu yang menguatkan hati dia untuk melakukan satu perkara. Itu maksudnya hamma. Nampak tak? Hamma ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila seorang itu dia nak melakukan satu perbuatan, dia mesti ada keinginan dulu. Jadi martabat untuk kita melakukan satu amal ibadah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada martabat. Sebelum melakukan satu amal, satu kerja, itu ada martabat-martabatnya. Bukan terus orang itu dia boleh buat terus macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada martabat-martabat juga disebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Di antaranya al-Imam Allahumma salli Muhammad disebutkan oleh Al-Imam As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya manusia itu nak memperlakukan satu amal, baik sama ada baik ataupun jahat tuan-tuan dan puan-puan, maka kebiasaannya dia akan melalui beberapa fasa terdahulu, barulah dia akan datang perbuatan. Jadi seorang tu takkan buat sesuatu perkara tersebut kecuali bila datang keadaan-keadaan fasa-fasa tertentu tuan-tuan dan puan. Di antaranya disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki, di antaranya yang pertama sekali yang akan ada sebelum nak melakukan perbuatan, maka dia akan ada hadisun nafsi. Apa itu hadisun nafsi? Hadisun nafsi ini iaitu lintasan tuan-tuan dan puan. Jadi sebelum dia nak buat sesuatu tu, maka akan ada lintasan.
Nampak tak? Ataupun digelar sebagai setengah ulama-ulama tasawuf mengatakan khawatir. Khawatir, tuan-tuan dan puan. Jadi khawatir lintasan. Khawatir ni ada dua. Sama ada khawatir rahmaniyah ataupun khawatir syaitaniyah. Khawatir rahmaniyah, lintasan datang daripada Tuhan. Apa itu lintasan datang daripada Tuhan? Itulah lintasan yang dibisikkan oleh malaikat. Jadi akan ada malaikat yang membisik kepada kita. Kadang-kadang terlintas untuk kita sedekah. Tapi belum buat lagi. Baru terlintas. Niat pun belum. Ini martabat yang pertama sekali. Dipanggil martabat. Dia kata, Allahumma salli Muhammad, martabat yang mana? Allahumma salli Muhammad, martabat yang pertama, hadis nafsi. Nampak tak? Hadis nafsi. Yang kedua, kata Imam Tajuddin As-Subki, setelah orang itu datang lintasan. Tadi kita sebut lintasan rahmaniyah, betul tak? Kita sebut lintasan yang kedua. Lintasan yang kedua dipanggil khawatir syaitaniyah. Khawatir syaitaniyah iaitu lintasan yang datang daripada syaitan. Jadi syaitan ni dia boleh bisik dekat hati kita. Nampak tak? Buatlah maksiat, pandanglah benda yang haram, curilah, mengumpatlah, macam-macam. Nampak tak? Tajassuslah, spy lah, mengendaplah, mengintiplah, macam-macam. Jadi benda tu tiba-tiba datang. Nampak tak? Benda-benda tu tiba-tiba datang. Jadi kata Imam Tajuddin As-Subki, antaranya para ulama sebutkan, adapun hadisun nafsi ni tuan-tuan dan puan-puan, maka kalau seorang itu terlintas dalam hati dia, ianya tidak dituliskan dosa. Ianya tidak dituliskan dosa sama sekali. Jadi sebelum nak buat perbuatan, dia akan tempuh daripada benda ni. Nampak, dia akan tempuh benda ni, tuan-tuan. Yang kedua, barulah dipanggil sebagai alham, iradah. Nampak tak? Iradah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi iradah ni, ia keinginan kita. Bila ada keinginan, tadi tu datang hadis nafsi. Tak lama kemudian barulah datang untuk kita ada keinginan. Maka keinginan ni, tuan-tuan dan puan-puan, darjat yang kedua, dia juga tidak dicantikkan dosa. Tidak dicantikkan dosa. Jadi saya sebut secara umum dulu. Jadi kita akan bahas kenapa tak dicantikkan dosa dan sebagainya. Ada syarahan hadis, tuan-tuan dan puan-puan. Lepas daripada hamma, maka akan naiklah seorang pada peringkat, pada perbuatan, iaitu perbuatan niat. Nampak tak? Yang tadi tu iradah, kemudian naik pada niat. Maka niat, tuan-tuan dan puan-puan, jumhur ulama kata dia akan dicantik dosa. Nampak tak? Dia akan dicantik dosa. Yang keempat barulah datang, iaitu perbuatan al-amal. Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi sebab itu dikatakan hamma. Nampak tak? Jadi panggil hamma, iradah. Ataupun dipanggilkan keinginan untuk melakukan satu perbuatan. Jadi Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW, faman hamma bihasanatin, siapa yang ada keinginan nak melakukan satu daripada kebaikan, falam ya'malha, kata Nabi SAW, tetapi dia tak melakukannya, dia tak jadi nak buat. Contoh tadi nak pergi bersedekah, tapi dia fikir balik, tak jadi nak sedekah. Tapi ada niat tadi, ada keinginan untuk dia bersedekah. Tadi tu nak baca Quran, nampak tak? Maka dia tak jadilah nak baca Quran. Sebab apa? Mungkin dia nak pergi tengok handphone. Nampak tak? Maka kata Nabi SAW, apa jawapannya? Kata Nabi SAW, katabahallahu indahu hasanah. Nampak tak? Kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala tuliskan baginya itu, iaitu orang yang mempunyai hammah, keinginan itu, hasanah. Hasanah kamilah, kebaikan yang sempurna. Jadi orang yang mempunyai hammah, keinginan nak melakukan satu perkara, nampak tak? Tiba-tiba tak jadi nak buat, maka Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala tetap menuliskan kepada seorang hamba itu daripada kebaikan. Daripada kebaikan. Nampak tak? Jadi itu dikatakan. Sebab itu dalam satu riwayat hadis, Nabi SAW mengatakan, idza tahaddasa 'abdi bi ayya'mal hasanatan fa ana aktubuha laha hasanatan. Kata Nabi SAW, bila seorang hamba aku itu dia nak berkata-kata, tahaddasa 'abdi, dia nak berkata sesuatu, bi ayya'mal, tahaddasa tu maksudnya bukan berkata, iaitu dia
terlintas dalam hati dia, keinginan dalam hati dia nak melakukan satu kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana aktubuha, nescaya aku akan menulis baginya itu satu kebaikan. Nampak tak itu dikatakan. Sebab itu kalau orang yang niat ataupun dia keinginan saja, dia belum niat ini mesti qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, dia martabat lebih tinggi lagi. Jadi sebab tu kalau orang belum lagi berniat pun, baru hamba ada keinginan, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala dah bagi pahala, Allah Ta'ala dah bagi ganjaran. Sebab tu dalam tajuk bab ni, hadis ini dikatakan lutfullahi, kelembutan Allah Ta'ala itu dan keagungan pemberian Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan, subhanallah, belum berniat lagi. Nampak tak? Sebab berniat ni qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li, iaitu kita berniat qasad di dalam hati yang berserta dengan perbuatan. Itu niat. Itu dinamakan niat. Adapun hamma ianya di bawah lagi tu, hanya keinginan. Baru keinginan Allah Taala dah tuliskan satu kebaikan. Nampak tak? Dan hadis ini juga menyokong dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man hamma bi hasanatin falam ya'malha fa'alim Allah Ta'ala annahu qad ash'araha qalbahu wa harisa 'alaiha kutibat lahul hasanah. Disebut dalam hadis, barang siapa yang mempunyai keinginan nak melakukan satu kebaikan tetapi dia tak buat kebaikan tersebut, fa'alim Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengetahui hamba tersebut dia nak melakukan kebaikan tersebut, annahu qad ash'araha, yang mana dia itu ingin nak melakukannya, ash'araha, nak merasakan hatinya kuat untuk melakukannya, wa harisa 'alaiha, dan dia ingin nak melakukannya tapi tak jadi. Mungkin disebab ada halangan, mungkin disebabkan sakit, mungkin disebabkan dalam keadaan dia itu ada daripada benda-benda yang menghalang daripada dia melakukan kebaikan tersebut. Nak bersedekah, bila cek dalam duit, Allah, tak ada duit, tapi dah niat nak bagi orang fakir. Ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW, kutibat lahu hasanah. Orang ini juga diberikan kebaikan. Nampak tak? Nampak tak? Juga diberikan kebaikan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita keinginan nak buat kebaikan saja, Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kita itu satu kebaikan yang sempurna. Nampak tak? Itu dikatakan. Kata Imam Dumyati, maksud al-kamilah Allah Taala berikan iaitu kebaikan yang sempurna, ai la naqasa fiha, tidak ada sedikit kurang. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita dapat pahala, contoh kita nak pergi bersedekah tadi, duit tadi kita nak pergi sedekah, tapi tengok-tengok dalam duit tak ada ataupun terlupa bawa. Contohlah kita bagi satu sedekah, 1 dirham kita bagi, tuan-tuan dan puan-puan, 1 dirham kita bagi, kita dapat satu kebaikan. Maka kalau orang yang dia tak pergi sedekah pun, tak jadi nak sedekah sebab kan mungkin ada benda yang terhalang, nampak tak? Tak bawa duit, maka dia tetap dapat satu kebaikan tersebut. Itu maksudnya kamilah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Dumyati, wala marra ala syakhsin azminah mutaaddidatin wa huwa yahdusu nafsahu bi amali litilkal hasanah fa inna Allah ta'ala yaktubu lahul hasanat bi adadatilka azminah. Kata Imam Dumyati, tengok Allah Ta'ala punya kasih kepada hamba dia. Walaupun seorang itu dia melalui pada tempoh waktu yang lama, hati dia tu bila lagi nak buat, contohnya mungkin dalam keadaan keinginan dia nak pergi ke haji tapi memang tak mampu, bertahun-tahun keinginan dia tu nak pergi, maka selama bertahun-tahun itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran atas niat untuk pergi haji. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis tu, kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairu min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal dia. Sebab amal kita, sebab mungkin faktor masalah kewangan, masalah kesihatan, macam-macam musim halangan COVID-19 tiba-tiba datang dan sekarang mungkin dah naik, nak pergi, Allah dah tutup border, tak boleh nak keluar. Ada keinginan. Selama mana? 3 tahun COVID-19. Contohlah kata start 2019 sampai 2022, niatnya, keinginan dia untuk pergi haji masih lagi nampak tak belum dapat, tetapi masih ada keinginan nak pergi. Maka selama 3 tahun tu Allah Ta'ala bagi ganjaran.
Itu dikatakan, maksudnya Allah Ta'ala tuliskan baginya kebaikan itu bi'adadi tilka azminah. Dengan sebilangan, nampak tak, akan waktu-waktu, tempoh waktu tersebut. Qalahu Asyabrakhati, sebagaimana disebut kalimah Asyabrakhati. Nampak tak? Ini Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba tersebut. Ini semua yang Allah Ta'ala sebutkan tentang kelebihan Allah, tentang kelebihan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang. Jadi sebab itu kita ni jangan pernah hilang daripada niat-niat yang baik. Ada orang dia belum pergi haji. Alah, tak apalah, tak payahlah. Jangan kata macam tu. Sebab saya tak mampu, Ustaz, tak payah niat. Jangan. Niat kena ada. Sebab itu ada seorang lelaki, dia datang kepada seorang sufi. Seorang alim datang kepada seorang sufi. Ulama-ulama datang kepada dia. Maka tanyalah kepada si sufi itu, mengatakan, ya Syekh, halakal hajah, kamu mempunyai hajat tak? Maka kata seorang sufi itu, dia kata, idza hajajta, apabila kamu melakukan haji, fanwila, maka hendaklah kamu niatkan kepada kami. Niatkan kepada kami. Wa idza salaita fanwila, apabila kamu solat di masjid, maka niatkanlah kami. Wa idza hadara majlis al-ilma, dan apabila majlis al-ilmi, dan apabila kamu hadir pada majlis ilmu, fanwila, niatkanlah kami. Maka ulama-ulama ni yang ziarah seorang sufi yang sedang sakit ni, dia kata apa? Dia kata, wahai Syekh, dia kata fa kaifa tanwi bi kadza wa kadza wa kadza fa anta fi hadhihi halah. Macam mana engkau nak berniat macam ni sedangkan engkau dalam keadaan macam ni? Nampak masih lagi dalam keadaan macam ni? Maka kata Syekh Sufi tersebut mengatakan, idza ahyanallahu fa'alna wa idza amatanallahu, nampak tak, faqad hasala lana niyyah. Dia kata apa? Kalaulah Allah Ta'ala hidupkan aku, tak berterusan sakit aku ni sampai mati, nescaya aku dah buat lama dah. Tapi kalaulah Allah matikan aku, nampak tak, Allah matikan kami, kata Syekh Sufi tersebut, hasala lana niyyah, kami dah pun dapat niat pahala niat, pahala keinginan untuk kami melakukan kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu kita kena ada sentiasa niat, sentiasa keinginan nak melakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, kalau kita mempunyai niat yang baik, tuan-tuan dan puan-puan, keinginan yang baik pun dah dapat pahala. Nampak tak? Sebab itu dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah, Nabi SAW sebut, dan hadis ini disebut dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW sebut, innamad dunya li arba'atin nafari. Kata Nabi SAW, hanya saja dunia itu adalah untuk 4 orang. Maksudnya, orang-orang yang diberikan dunia, itu pastikan dia menjadi 4 orang ini. Nampak tak? Kata Nabi SAW, abdun razaqahullahu ta'ala malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasil fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama, iaitu jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala rezekikan kepadanya itu harta dan juga ilmu. Jadi kita orang Islam nak hidup kat dunia ni, tuan-tuan, pastikan ini. Yang pertama, Allah Ta'ala rezekikan dia harta dan juga Allah Ta'ala rezekikan dia ilmu, fahuwa yattaqi, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia menjadi orang fajir, bukan jadi orang fasik, jadi kaya lagi jadi sombong, tak. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Nabi SAW. Wa yasil fihi rahimahu, kemudian dia menyambungkan silaturahim. Dahlah kaya, nampak tak? Kemudian dia pula ada ilmu, kemudian dia tak sombong, dia sambung silaturahim, kata Nabi SAW. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui bahawasanya dirinya itu adanya hak Allah Subhanahu wa taala. Bukan sewenang-wenang untuk dia menjadikan orang untuk menjadi orang yang melampau. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata lagi, fa hadza bi afdalil manazil. Maka inilah manusia, hamba Allah Taala yang hidup di atas muka bumi ini, yang sebaik-baik orang. Dipanggil afdalil manazil, sebaik-baik orang yang mempunyai darjat di atas muka bumi. Ilmu ada, harta ada. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Wa 'abdun razaqahullahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Iaitu yang kedua, Allah Taala kurniakan seorang hamba tu dia ada ilmu tapi tak ada harta. Tak kaya. Ada duit, ada ilmu tapi bukan orang kaya. Fa huwa shadiqun niyyah. Tetapi dia mempunyai niat yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa yaqul, kemudian dia pun berkata, "Lau anna li malan." Kalaulah aku mempunyai harta sekian-sekian. Nampak tak? "Lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan." Nescaya aku akan sedekah kepada fulan. Nampak tak? Dikatakan. Fa huwa bi niyatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia itu berniat seperti fa huwa shadiqun niyyah. Nampak tak? Dan dia mempunyai niat yang baik, kata Nabi SAW. Fa huwa bi niyatihi. Kemudian dia niat seperti itu, tidak berubah, kata Nabi SAW. Itu maksudnya bi niyatihi. Fa huwa bi niyatihi. Tak berubah. Jadi dia berniat macam tu. Ada setengah orang kadang-kadang niat, kalau aku kaya dalam masjid, nampak tak? Sedekah anak yatim, sedekah orang fakir miskin, keluar masjid dan nampak kereta Lamborghini, Allah, kalau aku kaya seronok kalau aku beli kereta ni, tak jadi. Niat tu berubah. Jadi sebab tu Nabi SAW kata fahuwa biniyati, dalam keadaan dia itu niat dia macam tak berubah. Kata Nabi SAW, fa'ajrahuma sawa. Kata Nabi SAW, maka dua-dua golongan hamba yang pertama tadi, yang a'lal manazil, yang punya tingkatan yang paling tinggi ketika hidup di dunia ni, ada ilmu dan juga harta. Nampak tak? Dan juga orang yang mempunyai ilmu tapi tak mempunyai harta, sama dia punya pahala. Sama dia punya pahala, kata Nabi SAW. Ini golongan yang kedua. Kemudian kata Nabi SAW, wa 'abdu razaqahullahu ta'ala. Yang ketiga, iaitu seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan kepada dia itu harta. Walam yarzuquhu al-'ilma. Tapi Allah tak berikan dia itu ilmu. Dia kaya raya. Nampak tak? Fahuwa yakhbatu fi malihi bi ghairi ilmin. Afwan, kata Nabi SAW. Jadi Nabi SAW suruh jadi dua orang di dalam dunia ni. Dan jangan jadi dua orang yang lainnya. Itu dalam hadis ni Nabi SAW sebut. Dan kata Nabi SAW, dia diberikan harta tetapi dia tidak diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu. Fahuwa yakhbatu fi malihi bi ghairi ilmin. Nampak tak? Kemudian dia itu merosakkan disebabkan dengan hartanya itu tanpa dia ada ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasil fihi rahimahu, dan tidak sambung silaturahim dengan saudaranya. Wala ya'lamu lillahi haqqan fihi, dan dia tidak mengetahui bahawasanya Allah Taala itu mempunyai hak ke atas dia. Fahuwa fahada bi akhbas. Maka inilah orang yang paling teruk sekali. Orang yang paling teruk bi akhbasil manazil. Orang yang paling teruk manazil, iaitu darjatnya ketika hidup di dunia. Jadi ini golongan yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa 'abdun lam yarzuqhu malan wala 'ilman. Yang keempat, orang yang Allah Ta'ala tak kurniakan dia harta, baik tak, dan juga tak dikurniakan kepadanya ilmu. Nampak tak? Fahuwa yaqul, dan dia berkata, law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa binatihi fa fawzu ma'as sawa. Dia kata, orang tak ada ilmu, tak ada juga harta. Dia kata, kalaulah aku mempunyai sekian harta, nescaya aku akan buat sepertinya fulan yang kaya tadi tu. Tetapi tidak ada ilmu. Nampak tak? Tidak ada ilmu. Maka kata Nabi SAW, maka dia sama dengan niat orang tersebut itu. Nampak tak? Maka dia sama dengan niat orang tersebut. Samalah ganjaran dia dapat seperti orang yang tadi, yang ketiga. Jadi itu kata Nabi SAW. Jadi kita hidup dalam dunia ni, tuan-tuan, jadi yang kedua, yang pertama dan juga kedua. Tak boleh jadi yang pertama, jadilah orang yang kedua. Jadi itulah dikatakan. Jadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, nampak tak? Kataballahu lahu hasanah. Maka Allah Taala akan tuliskan baginya itu satu kebaikan kamilah yang sempurna, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Tak ada sedikit pun daripada kekurangan daripada apa yang diniatkannya, tuan-tuan dan puan. Jadi itu disebabkan, tuan-tuan dan puan. Kemudian Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW lagi dalam hadis, wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allahu azza wa jalla 'indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila adha'afin katsiratin. Kata Nabi SAW, dan sekiranya kalau dia itu mempunyai keinginan, kata Nabi SAW. Nampak tak? Dia mempunyai keinginan untuk melakukannya.
kemudian dia buat pula. Yang tadi tu, yang pertama kata Nabi SAW, dia mempunyai keinginan tapi tak jadi buat sebab mungkin ada benda yang menghalang dia untuk melakukannya. Nampak tak? Maka dia tetap dapat satu kebaikan. Tetapi yang kedua ni kata Nabi SAW, iaitu orang yang mempunyai keinginan dan dia melakukan pula kata Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala bagikan dia daripada satu kebaikan dilipat kali ganda sehingga 10 kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebut, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, nescaya dia akan diberikan 10 lipat kali ganda. Jadi 10 lipat kali ganda tuan-tuan dan puan-puan dia akan dapat. Kata Nabi SAW. Jadi sebab itu kita tengok umat ini tuan-tuan dan puan berbeza dengan umat-umat dulu. Umat dulu kalau mereka buat kebaikan, sampai satu kebaikan. Mereka tidak dilipat-lipatkan kali ganda. Sebab itu umat-umat dulu Allah panjangkan umur dia. Nampak tak? Umat-umat dulu ada yang hidup 1000 tahun. Umat dulu itu kalau akil baligh itu umur dah 80-70 baru akil baligh. Nampak tak? Umur 80, 90, 100, 200 baru akil baligh. Umat dulu. Allah Ta'ala panjangkan umur mereka tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada juga disebut dalam riwayat bahawa Nabi Ibrahim AS itu ada riwayat. Disebut oleh Imam Qurtubi. Nabi Ibrahim AS itu khatam pada umur 80 tahun. Pada umur 80 tahun. Ada seorang cucu Nabi Adam AS meninggal dunia. Itu pada umur 200 tahun. Maka orang datang. Kalau kemudian mereka mengatakan alangkah kasihannya anak ini meninggalnya usia muda. Meninggalnya usia muda. 200 tahun. Bayanglah tuan-tuan dan puan, 200 tahun kan? Kita tuan-tuan dan puan 200 tahun tu Allah. Ada ke sekarang ni? Tak ada. Nampak tak? Paling tua pun sekarang ni dalam dunia berapa? 100 lebih lah. Tak sampai 200 tahun. Sahabat Nabi SAW ada seorang yang umur panjang. Di antaranya satu riwayat juga disebut oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Mawahib Belah Dunia. Dia kata di antaranya Salman Al-Farisi. Umurnya panjang 350 tahun. Allahu a'lam. Jadi itu disebutkan Imam Al-Bajuri dalam syarah Syama'il Muhammadiyah. Dia kata Salman Al-Farisi itu 350 tahun umurnya. Jadi ada sahabat-sahabat panjang. Tapi kebanyakan manusia itu kata Nabi SAW, ma'amar ummati mabaina sikini la sawi. Umur umat aku ni antara 60 hingga 70. 60 hingga 70. Jadi umat dulu tu umur panjang. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala tu maha adil. Walaupun umat Nabi SAW itu umurnya pendek, akan tetapi Allah Ta'ala melipatkan kali ganda. Sehingga kan amalan-amalan kita yang kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan itu juga boleh mengalahkan umat-umat terdahulu yang umur mereka panjang. Nampak tak? Sebab itu disebutkan ada seorang Bani Israel yang Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Itu selama 1000 tahun. 1000 tahun itu tak pernah berhenti qiyamul lail. 1000 tahun. Ada mereka yang berjihad pada jalan Allah 1000 tahun. 1000 tahun berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun umat Nabi SAW itu hebat. Nanti kita akan sebutkan kelebihan-kelebihan pada umat Nabi SAW daripada amalan-amalan yang para ulama sebut. Jadi dilipat kali ganda. Apabila seorang anak Adam daripada kalangan umat Nabi SAW itu mereka melakukan satu amalan, nampak tak? Maka mereka akan dilipatkan kali ganda. Satu kebaikan mereka lakukan kata Nabi SAW dilipatkan sehingga 10 lipat kali ganda. Sehingga 10 lipat kali ganda. 10 lipat kali ganda. Nampak tak? Jadi sebab tu kalau kita tengok kita solat jemaah tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Kita solat berjemaah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salatul fazi afdalu min salatul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah tafdulu salatul fazi bi 27 darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian dengan 27 darjah. Mungkin tuan-tuan dan puan tanya, apa maksud 27 darjat tu? Di antaranya disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Imam Said Bakri menukilkan salah satu daripada kalam ulama, tak silap saya Imam saya lupa, ada seorang ulama yang mensyarahkan maksud daripada 27 darjat tu. Macam mana kita boleh dapat 27 darjat?
Sedangkan kalau kita solat, kita dapat satu kebaikan. Tapi kenapa dia 27 darjat? Pertama, disebut tuan-tuan dan perempuan oleh kerana bila kita solat berjemaah. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan dan perempuan solat berjemaah paling kurang imam dan juga makmum. Nampak tak? Dan ada juga pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan solat berjemaah 3 orang. Jadi daripada 3 orang ni lah ada ulama-ulama membahaskan macam mana boleh dapat 27 darjat. Tuan-tuan dan perempuan. Macam mana daripada 7 darjat disebutkan apabila seorang anak Adam solat. Kita solat, tuan-tuan dan perempuan. Setiap orang bila solat, dia melakukan kebaikan. Ya, melakukan kebaikan, maka satu kebaikan dilipat kali ganda 10 kebaikan. 10 kebaikan. Nampak tak? Jadi apabila jemaah itu, contohnya disebutkan ada pendapat yang kedua mengatakan jemaah 3 orang. Jadi kalau jemaah itu 3 orang, bermaknanya satu orang 10 didarabkan dengan 3 orang, maknanya 30. Nampak, ditambahkan, maksudnya jadi 30. Maka setiap daripada seorang pada hakikatnya ada satu modal saja, satu amalan saja. Daripada 30, seorang-seorang ambil satu balik modal dia. Modal dia apa? Solat tadi satu. Jadi daripada seorang-seorang ambil, daripada 3 orang, jadilah 27. Itulah dipanggil darjat 27. Tuan dalam perempuan dipanggil darjat 27. Jadi umat Nabi SAW ni, bila dia buat satu kebaikan, dilipatkan kali ganda. Satu kebaikan, apa-apa jenis kebaikan yang dia melakukan, dia akan dilipat 10 lipat kali ganda. Kata Imam Al-Bajuri, dia kata ala hasabi ma qad iqtaran biha min ikhlasin niyah. Tapi syaratnya, amal kebaikan itu mesti diiqtiran, mesti disertakan dengan ikhlas niyah. Niatnya ikhlas. Kalau orang dia tidak ikhlas, tak dapat. Satu kebaikan pun tak akan dapat. Nampak tak? Jadi sebab tu kita ni tuan-tuan dan puan kena berperang hawa nafsu kita. Nak buat kebaikan bagus tak, betul? Tapi pastikan niat tu. Kita nak dapat 10 lipat kali ganda yang sebagaimana Nabi SAW sebut ni, pastikan niatnya itu betul. Itu kata Imam Bajuri. Kata Imam Ibn Hajar. Dan kata Imam Ibn Hajar, begitu juga wa iqa'uha fi mahalliha. Nampak tak? Dan mesti melakukan ibadat itu pada tempat dia. Bukan melakukan ibadah bukan tempat dia. Contoh, nak pergi sedekah tapi duit haram. Duit sedekah, duit rasuah tak boleh. Saya nak pergi sedekah ni. Dengan berharap supaya saya diberkahi oleh Allah. Rasuah duit ni tak boleh. Duit orang, rompak malam tadi bank. Tuan-tuan dan perempuan sedekah ke anak yatim. Tak boleh. Mesti iqa' fi mahalliha. Mesti dia buat tuan-tuan dan perempuan itu pada tempat dia. Kata Imam Bajuri tu tuan-tuan. Jadi dilipat kali ganda sehinggalah 700 lipat kali ganda. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ma'amila ibnu Adam falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'af. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dilakukan oleh anak Adam itu satu amalan kecuali dilipat 10 kali ganda. Satu kebaikan diberi 10 kali ganda. Sehinggalah kepada 700 lipat kali ganda. 700 lipat kali ganda. 700 ni maksimum yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi SAW sebut 700? Boleh tak kita bahas tuan-tuan dan perempuan? Maka disebut setengah ulama, qala ba'duhum fi hikmati zalika. Setengah ulama menyatakan hikmah kenapa Nabi SAW sebut 700 sebab orang Arab ni dikatakan annal araba kanu yantahuna fi taksir min adadil ahadi ila sab'ati. Dia kata orang Arab ni kebanyakan mereka kalau mengira bilangan nombor-nombor, mereka akan berhenti sampai 7. Daripada 1 sampai ke 7. Maka mereka tidak akan diselangi dengan harful ataf. Contohnya dia panggil ahadu, ula, salisa, arba'a, khamisa, sadisa, sabi'a. Dia tak akan sebut wa, dia tak akan sebut ula, wa thaniya, wa thalisa. Orang Arab tak kira macam tu. Orang Arab akan sebut daripada 1 sampai 7, ula, thaniya, thani, thalith ataupun rabi', khamis, sadis, sabi'. Sampai 7 dia tak akan sebut huruf ataf. Dia tak akan sebut huruf ataf. Jadi penghujung tu kekiraan orang Arab itu sampai 7. Lepas daripada 7 baru digunakan huruf ataf. Baru dia gunakan huruf
huruf ataf tuan-tuan dan puan-puan. Baru guna ataf, huruf ataf. Maka baru disebut wa thamaniyah, wa tasi'ah, wa ashirah, wa ahadi asyarah. Macam tu. Disebutkan di kalimah Arab tuan-tuan dan puan. Ianya sesuai dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut itu kata Allah, ataibunal abidunal habinuna wasaihuna waruk'i sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Kemudian baru Allah kata apa? Wal hafizun. Wal hafizuna li hududillahi wa basyiril mu'minin. Allah Ta'ala sebut apa? Ataibuna, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang abidun, orang-orang yang mana mereka itu beribadah pada Allah. Hamidun, orang yang memuji pada Allah. Saihun, orang-orang yang mereka itu sentiasa menjaga waktu malamnya. Ar-raki'una, yang rukuk pada Allah. Sajiduna, orang-orang yang sujud pada Allah. Al-amiruna, orang-orang yang sentiasa menyeru kepada kebaikan, bil ma'ruf wa nahi. Nampak tak? Wa nahu 'anil munkar. Kemudian sampai ke 8 baru Allah Ta'ala sebut wa nahuna 'anil munkar. Jadi taibun, abidun, hamidun, saihun, raki'un, sajidun, al-amirun. 7. Sampai 8 wa nahuna. Baru Allah Ta'ala sebut wa nahuna. Ini semua uslub bahasa Arab. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut ila sab'a mi'adi di'af. Sehinggalah kepada 700 lipat kali ganda. Nampak tak? Itu dikatakan tuan-tuan. Jadi dilipat kali ganda sehingga 700. Maka kata ulama, apakah sampai 700 saja lipat kali ganda? Tidak. Kata Imam Ibn Hajar, bahkan ianya itu terulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang melakukan satu amal ibadah, Allah nak bagi kepada dia yang tak terhingga. Boleh? Tak ada masalah. Bukan hanya pada 700 saja lipat kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala sebut apa? Dalam satu hadis qudsi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam falahu hasanatu wal hasanatu 'ashra amsalha ila sab'a mi'ati af." Nampak tak? Illa siyam fa huwa li ana ajzi'u bi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, setiap anak Adam yang melakukan satu kebaikan dilipatkan kali ganda 10 kebaikan. Satu kebaikan dilipat 10 hingga 700 kecuali berpuasa, kata Allah. Fa ana ajzi'u bihi. Maka akulah yang akan berikan ganjaran di sisi Allah. Jadi orang yang berpuasa itu diberikan ganjaran di sisi Allah, maknanya lebih daripada 700. Lebih daripada 700. Sebab tu daripada hadis tu Nabi SAW mention, Allah Ta'ala mention ila sab'a mi'adah. Kemudian Nabi SAW illa, kecuali kata Nabi SAW, orang yang berpuasa. Kenapa orang yang berpuasa? Sebab orang berpuasa itu, kata ulama, dia adalah orang yang bersabar. Kenapa? Kerana orang yang bersabar, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, Allah Taala menyatakan innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang bersabar itu Allah Taala berikan ganjaran kepada mereka itu tanpa dihisab, tanpa terhitung, terlalu banyak. Jadi orang yang bersabar, orang yang berpuasa, dia dalam keadaan bersabar. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpuasa itu adalah sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang merupakan daripada sabar. Jadi sebab tu kalau kita berpuasa, subhanallah, dia punya pahalanya itu kadang lebih daripada 700. Tapi syaratnya dua, kata Imam Ibn Hajar, mesti ikhlas, niat, kemudian iqa'iha fi mahallih, mesti dimelakukan pada tempatnya. Nampak tak? Kalau puasa, saya nak puasa, tapi pada 1 Syawal, tak boleh. Tak kena tu, dapat dosa pula. Dapat dosa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu disebutkan tuan-tuan. Jadi dilipatkan kali ganda tuan-tuan dan puan-puan daripada amal-amal ibadah kita ini sehingga 700 lipat kali ganda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah disebutkan. Disebut oleh Imam Dumyati. Dia kata innama yahsulu li ba'din nas ala hasabi masyiatihi. Jadi ada setengah orang yang melakukan satu ibadah itu mengikuti daripada kehendak Allah tak nak bagi berapa banyak. Itu kata Imam Dumyati. Wa dzakara ba'duhum anna al-ikhtilaf al-mudha'afah yakun bi ikhtilaf al-amal. Dan para ulama menyatakan bahawasanya perbezaan daripada pertambahan satu amal itu bersama dengan perbezaan satu amal. Amalan-amalan itu tertentu.
Nampak tak? Ada amalan yang satu kali kita buat, dia dilipat kali ganda. Nampak tak? Dilipat kali ganda 15 kali. Dia tak jadi 10. Contoh, seperti berpuasa 2 hari pada setiap bulan. 2 hari daripada setiap bulan, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Satu hadis yang Nabi SAW sebut kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi SAW, "Su yaumin walaka ma baqiya min asy-syahri." Kata Nabi SAW, hendaklah kamu berpuasa 2 hari dalam setiap bulan, kata Nabi SAW, maka kamu dapat separuh daripada 15 hari. Seolah-olah kamu berpuasa 15 hari. Itu ganjarannya, tuan-tuan dan puan. Jadi ada orang yang kalau dia buat amalan tu je saja, tuan-tuan dan puan, dia dapat sampai 15. Ini semua kelebihan-kelebihan Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada amalan kata Imam Dumyati yang Allah Ta'ala lipat kali ganda sehingga 20 lipat kali ganda. 20 lipat kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, 20 lipat kali ganda. Sebab tu kita ni nak setia dengan Allah. Kita sangat setia dengan makhluk. Yang makhluk ni selalu sakit hati kita. Tapi dengan Allah kita tak nak setia. Kenapa kita tak nak istiqamah? Sedangkan Allah lipat setiap apa yang kita buat. Nampak tak? Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan dikatakan ada amalan yang Allah lipat kali ganda sehingga 20. Apa? Iaitu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, "Man qala subhanallahi falahu 10 hasanat, wa man qala la ilaha illallah falahu 20 hasanah, wa man qala alhamdulillahi kutiba lahu 30 hasanah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maka dia diberikannya 10 lipat kali ganda. 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan, tuan-tuan dan puan, maknanya satu kebaikan lipat ke 10 kali ganda. Itu dahsyat. Dan ada kata Nabi SAW, siapa yang berkata la ilaha illallah, maka diberikan 20 kebaikan. Kata Nabi SAW, dia siapa yang mengatakan alhamdulillah, maka dituliskan baginya itu 30 kebaikan. Jadi ada amalan yang kadang-kadang lipat 20, lipat 30. Dan juga ada amalan kata Imam Dumyati yang lipat sampai 50. Antaranya apa? Iaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nampak tak? Itu dengan i'rabnya Al-Quran. Apa maksudnya? Disebut dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, "Man qara'al Qur'ana bi'irabihi falahu bikulli harfin 50 hasanah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan i'rabnya Al-Quran itu. Maksudnya i'rab itu ma'rifatul ma'ani wa alfazihi. Dia faham makna Al-Quran. Dia tahu baca Al-Quran, tafsirnya, ceritanya bahasa ni. Kemudian dia tahu makna-makna Al-Quran itu. Wa alfazihi, dan juga lafaz-lafaznya. Disebutnya dengan betul. Nampak tak? Itu dikatakan. Dan bukanlah maksudnya yang dipanggil al-mustalah. Mustalah alaihi Al-Quran. Bukan mustalah Al-Quran seperti ilmu nahwu, tak, bukan. Ini i'rabnya apa? Ini maf'ulun bih. Ini i'rabnya apa? Ini maf'ul mutlaq. Bukan begitu. Bukan itu. Jadi Nabi SAW sebut cukup orang itu dia mengetahui makna Al-Quran. Jadi sebab tu kita kalau baca Quran, seelok-eloknya bila kita baca Quran, lepas daripada itu ataupun sebelum daripada itu kita baca dulu makna dia. Apabila kita baca, kita rasa seronok. Apabila kita baca, kita seronok. Itu salah satu amalan yang disebut oleh sahabat saya Ustaz Hanif. Itu cerita, dia ni dulu selalu khidmat almarhum Pak Sumit, Bukit Tembaga, Kedah, wali Allah. Maka dia selalu khidmat. Dia kata almarhum Pak Sumit ni, itu kalau baca bismillah aja dia nangis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis. Sampai kadang basah baju. Allah. Tengok tuan-tuan dan puan, mereka faham makna bismillah. Itu sebab tu Allah Ta'ala kata sifat orang beriman macam tu. Sifat orang betul-betul beriman pada Allah Ta'ala, iman mereka mempunyai iman yang tinggi, tuan-tuan dan puan, itulah. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Hanya senyum orang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah, disebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, disebutkan tentang ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan wujilat qulubuhum, akan rasalah hati mereka itu rasa sedih, rasa hibur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah Ta'ala kepada mereka, maka bertambahlah iman. Nampak tak? Itu sifat orang-orang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan, orang yang baca Al-Quran itu dalam memahami lafaznya dan juga maknanya itu diberikan 50 lipat kali ganda. Setiap huruf.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata setiap huruf diberikan 50 lipat. Sebab tu orang baca Quran, orang yang paling banyak hafal Al-Quran dan juga paling banyak membaca Al-Quran adalah orang yang paling tinggi darjatnya dalam syurga. Paling tinggi darjat dalam syurga. Nampak tak? Sebab itu dalam hadis seorang sahabat datang pada Aisyah, sahabiah datang kepada Aisyah, dia tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku nak bertanya kepada kau, bagaimanakah orang-orang yang paling tinggi darjatnya dalam syurga? Maka Aisyah mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahawasanya darjat syurga itu adalah tingginya darjat seorang itu masuk syurga itu bersamaan dengan paling banyak dia membaca Al-Quran. Lagi banyak dia baca Quran, lagi banyak dia baca Al-Quran, masya-Allah, makin tinggi darjat. Sebab itu satu huruf itu dilipatkan kali ganda dengan 50 lipat kali ganda. Allah akbar, tuan-tuan dan puan. Itulah dikatakan, tuan-tuan dan puan. Sebab itu juga dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu asyra falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha. Kata Nabi SAW, walam aqulu alif lam mim harfun wa innamal ilm wa innama alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca satu ayat, satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, kata Nabi SAW, diberikan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat kali ganda 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan, kata Nabi SAW, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi dikira satu. Tapi orang yang dapat 50 ni adalah orang yang faham Al-Quran, yang bacanya dengan Quran. Nampak tak? Itu dikatakan, tuan-tuan dan puan. Jadi begitu. Dan begitu juga orang yang baca Quran dalam keadaan berwuduk pun dapat 50. Jadi sebab tu baca Quran, walaupun macam mana, walau baca Al-Quran tak sentuh Al-Quran, tak ada masalah. Selagi mana dia tidak ada dalam keadaan junub ataupun haid ataupun nifas, maka nak baca Al-Quran boleh. Nampak tak? Maka kalau tak ada wuduk nak baca Al-Quran boleh, tak ada masalah. Nampak tak? Selagi mana tidak menyentuh Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wala yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh sentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci. Jadi orang nak mengambil wuduk, dan dalam orang yang nak pegang Al-Quran sekalipun pegang Al-Quran itu wajib untuk dia mengambil wuduk. Tak boleh untuk dia mengalihkan Al-Quran kecuali darurat. Contoh Al-Quran jatuh, tak ada wuduk, takkan nak biarkan orang bijak ambil, tak ada masalah. Nampak tak? Dan setengah ulama menyatakan kalau kita berniat nak mengambil Al-Quran, tuan-tuan dan puan, itu ada beberapa tafsir. Contoh, Al-Quran yang kita ambil, tuan-tuan dan puan, nak jatuh sekali, kalau diniat angkat dengan barang yang lain, maka tidak ada masalah. Jadi sebab tu kalau orang tak ada wuduk, niat dengan angkat barang lain, angkat Al-Quran tersebut untuk alihkan, tak ada masalah. Tapi afdalnya mesti ada wuduk. Lebih baik ada wuduk. Jadi Nabi SAW kata, barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan berwuduk, maka setiap huruf itu dilipat kali ganda 50 kebaikan. Dan ada juga dilipat kali ganda sehingga 500 kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis, salatu rujul fi baitihi bi salati wa salatuhu fil masjid allazi yajma' fihi bi 500 salat. Kata Nabi SAW, solat seorang lelaki itu di rumah dia, nampak tak? Maka dia dapat satu pahala solat itu saja. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat di masjid dan solat seorang lelaki itu di masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjemaah, maka diberikan 500 lipat kali ganda solat. Satu kali solat 500 lipat kali ganda. Allah. Ini disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ada orang yang dilipat kali ganda 700. Siapa? Orang-orang yang pergi berjihad dan juga menghantar barang-barang untuk berjihad. Nabi SAW mengatakan, man arsala binafaqatin fi sabilillahi wa aqama fi baitihi falahu bi kulli dirhamin bi 700 dirhamin. Wa man ghazza bi nafsihi fi sabilillahi falahu bi kulli dirhamin 7,000 dirham. Jadi Nabi SAW kata ada orang yang dilipat kali ganda 700 lipat kali ganda. Apa amalannya? Kata Nabi SAW, siapa yang menghantarkan satu nafkah pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan sedang dia duduk di kat rumah, dia tak pergi berjihad, tapi dia infak dengan harta dia. Insya-Allah kita hantar duit kita pergi Palestin untuk orang-orang mujahidin berjihad, tuan-tuan dan puan. Falahu bi kulli dirhamin 7,000. Setiap daripada dirham yang dibagi itu 700 lipat kali ganda. 700 lipat kali ganda. Bermaknanya kalau kita bagi 1 dinar, bermaknanya kita seolah bagi 700 dinar. Sebab kita duduk rumah saja. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang berjihad, kata Nabi SAW, dengan hartanya juga dia berjihad, kata Nabi SAW, dengan 1 dirham itu dilipat kali ganda. Nampak tak? Sehinggalah 7,000 kali 7,000 kali lipat. Seperti 7,000 dirham.
Satu dirham itu dilipat hingga 7,000 dirham. Sebab itu orang-orang mujahid tuan dan perempuan, para zaman sahabat Nabi SAW, tak ada orang boleh challenge dia. Sebab dengan amalan jihad mereka saja, wali macam mana pun tak kena boleh challenge makam mereka. Sebab mereka itu adalah orang yang mana amalan-amalan mereka itu berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka. Nampak tak? Itu di antara kelebihannya, tuan-tuan dan puan. Jadi ada yang dilipat kali ganda sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan 7,000, daripada 700, 7,000. Dan ada orang yang mereka itu dilipat kali ganda sehingga 1 juta. 1 juta. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, ketika mana satu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, itu seorang lelaki bertanya kepada Abi Hurairah. Dia kata, "Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu telah mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beberapa hadis yang kamu bercerita kepada aku?" Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis. Apa? Innallaha ta'ala la yajzi ala hasanati wahidati alfi hasanah. Sungguh Allah Ta'ala itu akan berikan nampak tak ganjaran kepada seorang orang yang melakukan satu kebaikan itu dengan dilipatkan alfi hasanah. 1,000 hasanah, maksudnya 1 juta. Faqala, dia kata Abu Hurairah radhiyallahu, ya aku pernah dengar. Nampak tak? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu akan memberikan ganjaran kepada satu amalan yang dilakukan oleh seorang itu dengan 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Jadi ada satu amalan yang dibuat dilipat 1 juta kali ganda. Allah Akbar. Nampak tak? Di antaranya satu riwayat hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim di dalam kitab Hulyatul Awliya. Satu hadis yang kalau kita baca doa ini, tuan-tuan dan puan-puan, zikir ini dilipat kali ganda 1 juta. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 marrah. Kataballahu lahu alfi hasanat. Wa man zadahu Allah." Kata dalam riwayat Nabi SAW sebut, barang siapa yang baca la ilaha illallah la syarikalah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali, kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan memberikan iaitu, dituliskan baginya itu 1 juta pahala. Wa man zada, kata Nabi SAW, siapa tambah maka lebih tambah lagi. Siapa lagi tambah lagi. Nampak tak? Jadi inilah nak disebutkan tentang kelebihan daripada umat Nabi SAW diberikan kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu kalau kita duduk kat Malaysia dekat kampung ni. Macam mana kalau orang yang duduk dekat Mekah? Kalau orang duduk dekat Madinah, yang satu solat, kata Nabi SAW, di Masjidil Haram bersamaan dengan 100,000. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tawaf semua. Sebab tu Nabi SAW kata, siapa yang pergi haji, tidak fasik dan tidak melakukan satu maksiat, la yafsuk wala yarfus wala yafsuk. Nampak tak? Kharaja min dunubihi ka yauma walidatuh. Maka keluar seluruh dosa-dosanya itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Keluar daripada perut ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Orang yang dapat haji mabrur ni tidak ada ganjaran bagi dia kecuali syurga. Jadi itulah dikatakan Allah Ta'ala melipat-lipatkan kali ganda. Nampak tak? Pada amalan-amalan hamba tersebut. Jadi insya-Allah Ta'ala nanti kita akan sebut lagi hadis ini dan kita bahaskan lagi, ada pembahasan para ulama pada daripada lafaz-lafaz hadis ini, insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu bermanfaat. Allah tambahkan amal ibadah kita, insya-Allah Ta'ala. Allah jadikan kita di kalangan orang yang soleh, insya-Allah Ta'ala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita yang mereka masih hidup, Allah panjangkan umur, insya-Allah. Mereka yang telah pergi meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, insya-Allah. Allah kurniakan mereka itu keampunan daripada Allah dan juga rahmat Allah Ta'ala, dan dihimpunkan mereka dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.